Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu yang bertajuk obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Hazira binti Sulong, yang memegang kad matrik KBN 2108101006. Nama saya Nur Emilia Farhana binti Saleh, pemegang kad matrik yang bernombor KBN 2108100083. Nama saya Ainur Madia binti Mat Iza, memegang kad matrik bernombor KBN 2108100096. Nama saya Muhammad Fariduddin bin Ma'arif, nombor ID KBN 2108100086. Di kalangan dewasa, indeks jisim badan BMI dikira berdasarkan ketinggian dan berat badan seseorang, dan ia merupakan indikator lemak badan yang boleh dipercayai. Selain itu, kanak-kanak pula tidak semudah yang difikirkan kerana peratusan lemak kanak-kanak berbeza mengikut jantina, umur dan juga tahap kedewasaan akil balik mereka. American Academy of Pediatrics menyarankan agar penggunaan BMI bermula dari usia 2 tahun ke atas. Penggunaan indeks jisim badan mengikut peratusan umur digunakan untuk mentafsir angka di mana jantina dan umur kanak-kanak tersebut telah diambil kira. Walau bagaimanapun, untuk menentukan sekiranya kanak-kanak tersebut mengalami masalah berat badan berlebihan, suatu penilaian lebih lanjut perlu dilakukan, seperti mengukur ketebalan kulit berlipat-lipat dan juga mendapatkan sejarah pemakanan kanak-kanak, aktiviti fizikal, malahan sejarah keluarga. Obesiti dalam kalangan kanak-kanak merupakan masalah kesihatan awam di Malaysia yang perlu ditangani dengan segera. Tambahan pula, tabiat pemakanan yang dibentuk pada peringkat awal kanak-kanak akan mempengaruhi status pemakanan dan kesihatan mereka dewasa kelak. Seterusnya, tabiat pemakanan yang tidak seimbang akan meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan obesiti. Pendidikan pemakanan seharusnya diterapkan sejak kecil lagi dengan menggunakan teknik dan pendekatan yang sesuai. Pendekatan ini mampu meningkatkan pengetahuan sikap dan amalan pemakanan seseorang bagi memperbaiki taraf kesihatan dan pemakanan kanak-kanak. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan punca atau faktor yang membawa kepada masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ini. Faktor utama yang menyumbang kepada masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ialah pengambilan makanan yang berkalori secara berlebihan yang tidak terkawal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembukaan restoran-restoran atau kedai runcit yang menawarkan makanan-makanan ringan yang mempunyai minyak serta gula yang tinggi. Sebagai contoh, makanan segera seperti ayam goreng dari restoran McDonald serta gula-gula dan air karbohidrat yang dijual di kedai-kedai runcit berdekatan rumah kanak-kanak ini mempunyai minyak dan gula yang tinggi. Tambahan lagi, kebanyakan restoran seperti McDonald ini menggunakan asas penggorengan iaitu deep fry yang digoreng secara terus dengan menenggelamkan bahan makanan ke dalam minyak. Sudah terang lagi bersuluh, menu-menu yang dihasilkan adalah menggunakan bahan asas yang sama yang tidak sihat dan menyebabkan kanak-kanak tidak mengamalkan pemakanan yang sihat mengikut piramid makanan yang mempunyai isi seimbang seperti karbohidrat, vitamin, mineral dan sebagainya. Faktor kedua yang membawa kepada masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ialah faktor genetik. Tahukah anda faktor genetik mampu mempengaruhi hampir 70% kepada masalah obesiti di kalangan kanak-kanak? Ya, betul. Ia mampu dipengaruhi sama ada daripada sejarah keturunan sebelah bapa atau sebelah ibu. Namun, faktor genetik bukan hanya dipandang daripada saiz dan bentuk rupa ahli keluarga tersebut. Ia juga mampu dipengaruhi oleh gaya pemakanan yang diamalkan. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak sememangnya lebih cenderung untuk meniru apa yang diperhatikannya. Oleh itu, mungkin pemakanan yang diamalkan oleh keluarga adalah tidak sihat dan dianggap biasa oleh kanak-kanak tersebut kerana ia sememangnya diamalkan di dalam kehidupan seharian. Faktor yang ketiga ialah kanak-kanak pada zaman kini kurang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal.
Seiring dengan kemajuan teknologi pada zaman kini, kanak-kanak memang cenderung untuk menggunakan gadget masing-masing. Buktinya, kebanyakan kanak-kanak zaman kini lebih gemar atau hayal kepada permainan video atau segala aktiviti yang ada di gadget masing-masing. Dalam pada itu, aktiviti menonton televisyen sebenarnya juga mempengaruhi kepada masalah obesiti ini. Mengapa? Kerana sesetengah saluran televisyen mengiklankan makanan-makanan yang membolehkan kanak-kanak ini terliur dan ingin mencuba makanan tersebut. Sementara itu, kemudahan-kemudahan awam seperti lift dan eskalator berbanding penggunaan tangga yang menyebabkan aktiviti berjalan juga mempengaruhi pengurangannya dalam badan kanak-kanak ini. Hal ini jelas membuktikan bahawa kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa di dalam rumah serta banyak menggunakan kemudahan-kemudahan awam yang tidak melibatkan sebarang aktiviti pergerakan fizikal. Tidak dapat disangka lagi bahawa waktu makan yang tidak teratur juga menjadi punca atau faktor besar kepada masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ini. Hal ini tercetus kerana sikap masyarakat yang memandang enteng terhadap pengambilan sarapan pada setiap pagi. Menurut mereka, waktu bangun tidur kanak-kanak yang agak lambat berbanding orang dewasa adalah normal sehingga melangkaui waktu sarapan. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak akan mengambil jumlah makanan yang agak besar pada waktu makannya seterusnya, iaitu pada waktu makan tengah hari. Hal itu juga menyebabkan kanak-kanak akan mengambil makanan melebihi waktu makan biasa yang mempengaruhi sehingga 3 hingga ke 4 kali sehari. Selain daripada itu, pembukaan restoran 24 jam juga menjadi pengaruh kepada ibu bapa untuk memesan makanan, terutamanya jika kanak-kanak mengadu lapar apabila jam sudah mencecah jam 12 tengah malam. Perkara ini jelas tidak baik untuk penghadaman kanak-kanak jika mereka terus tidur selepas mengambil makanan yang telah dipesan pada waktu tersebut. Antara strategi masalah berat badan kanak-kanak adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pengamalan makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan. Media massa turut mempopularkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Oleh itu, wujudlah pelbagai kebaikan daripada makanan seimbang ini. Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah manusia perlulah mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Pengawalan pemakanan menjadikan tubuh seseorang itu tidak terlalu gemuk dan memudahkan mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti, terutama aktiviti senaman yang mampu menyihatkan badan pula. Oleh itu, obesiti mampu diatasi jika seseorang itu mempunyai diet pemakanan seimbang dalam hidupnya. Kita perlu mengambil makanan yang seimbang kerana semua kepentingannya sudah dinyatakan tadi. Bukan sahaja individu, tetapi masyarakat dan seterusnya negara akan menerima kesan positif daripada pemakanan yang baik ini. Jika masyarakat masih ingkar dan tidak mahu berubah, sudah pasti jumlah pesakit penyakit kronik di negara ini akan bertambah pula. Ketika itu, mungkin sudah terlewat untuk kita semua mengambil langkah pencegahannya. Bak kata pepatah, tepuk dada tanya selera. Selain itu, strategi masalah berat badan kanak-kanak merupakan melakukan aktiviti senaman. Umum mengetahui bahawa aktiviti senaman dapat menyihatkan tubuh badan sekaligus dapat mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Aktiviti senaman ini turut diakui oleh pakar perubatan kerana mempunyai banyak faedah, antaranya ialah membina kekuatan otot jantung, dapat bekerja dengan baik dan menguatkan tulang serta meningkatkan imbangan. Aktiviti senaman yang berkala mampu menjadikan kehidupan kanak-kanak lebih ceria dan sihat.
kanak-kanak patut dilibatkan dengan aktiviti fizikal yang menyeronokkan seperti senaman berpasukan, yoga, berenang, berbasikal, menari ataupun berjalan pada waktu petang. Senaman yang dilakukan tidak semestinya senaman yang terlalu berat ataupun memenatkan. Senaman yang baik ialah senaman yang melibatkan pergerakan sendi dan penggunaan otot untuk menggalakkan pembinaan otot. Kanak-kanak yang masih kecil pula perlu digalakkan dengan bermain di taman permainan atau melakukan aktiviti di luar rumah. Dalam masalah konteks ini, sekiranya amalan bersenam diamalkan oleh kanak-kanak, masalah obesiti dapat dikurangkan sekaligus dapat mengelakkan diri kanak-kanak daripada obesiti dan dapat mengelakkan diri kanak-kanak daripada penyakit yang berbahaya. Berdasarkan strategi yang telah dirancang, satu keputusan akhir yang paling baik untuk mencegah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah mengamalkan pemakanan yang sihat. Ialah salah satu strategi yang sesuai untuk mengatasi masalah berat badan kanak-kanak. Hal ini kerana pada era globalisasi ini sudah ramai ibu bapa yang berkejaya dan sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mengabaikan masa bersama dengan kanak-kanak. Bahkan ada di kalangan ibu bapa kini yang lebih suka memesan makanan-makanan yang tidak sihat seperti KFC, McD dan sebagaimana kepada anak-anak mereka. Makanan-makanan ini lagi mudah untuk berat badan kanak-kanak menaik. Secara tidak langsung, anak-anak ini juga mudah untuk terdedah dengan pelbagai penyakit. Contohnya, anak-anak mereka akan mengalami obesiti yang membuat mereka malas untuk bergerak ataupun malas untuk melakukan sesuatu, apatah lagi melakukan senaman. Hal ini dapat membuatkan anak-anak mereka akan mudah mengalami pelbagai penyakit pada usia muda mereka. Bukan itu sahaja, obesiti juga boleh membuatkan anak-anak mereka sukar untuk bernafas dan mengakibatkan maut. Untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tak diingini pada kanak-kanak mereka, ibu bapa seharusnya bertindak demi kesihatan cahaya mata mereka. Ibu mestilah selalu menyediakan makanan hidangan yang berkhasiat supaya mereka makan makanan menggunakan piramid makanan. Di samping itu, hujung minggu, ibu bapa perlu meluangkan masa dengan membuat aktiviti yang lebih berfaedah, terutamanya bersenam. Berikut adalah contoh video yang melibatkan kanak-kanak yang mempunyai masalah obesiti. Malaysia menduduki tangga ketiga teratas di Asia mencatatkan peratusan tertinggi bagi obesiti kanak-kanak. Dalam satu kenyataan di Facebook, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan KKM berkata peningkatan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan. Akibat masalah obesiti, seorang bayi berusia 13 bulan hanya mampu terbaring di atas tilam dan sukar bergerak kerana mengalami ketidakupayaan fizikal. Khairil Mikail, anak kepada pasangan Khairul Syafiq dan Yusnur Lina Muhammad Yusof, kini disahkan doktor sebagai orang kelainan upaya atau OKU. Biarpun baru berusia 13 bulan, berat badan Mikail sudah mencapai 18 kg dengan ketinggian 81 cm. Masalah obesiti kanak-kanak boleh menyumbang kepada kematian pramatang ketika dewasa akibat penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia dan penyakit kardiovaskular. Obesiti kanak-kanak ditentukan dengan merujuk kepada graf indeks jisim tubuh BMI untuk umur, amalan pemakanan sihat dan gaya hidup aktif antara kunci utama mengelak masalah obesiti. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, tabiat pemakanan yang tidak seimbang dan kurangnya aktiviti fizikal menjadi antara penyumbang kepada berlakunya obesiti dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan berat badan yang tinggi angkanya disebabkan oleh PKP di Malaysia. Masyarakat di Malaysia perlulah prihatin tentang obesiti kerana hal ini sangat serius dan telah menyebabkan ramai yang meninggal dunia. Individu yang berada dalam kategori obesiti ini juga terdedah untuk mendapat penyakit tidak berjangkit NCD seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, lemah jantung dan penyakit yang melibatkan buah pinggang serta hati. Oleh itu, setiap individu perlulah belajar mengawal selera makan dan perlulah rajin bersenam.
Jika ada individu yang ingin menurunkan berat badan, kita haruslah sentiasa memberi penekanan bahawa masalah berat badan itu berpunca daripada sikap seseorang itu sendiri. Dengan faktor kesan dan cadangan yang telah dinyatakan, tidak mustahil isu berat badan berlebihan ini akan berkurangan dalam kalangan kanak-kanak jika kita mengambil berat tentang isu ini. Hal ini supaya isu kanak-kanak obesiti ini tidak lagi menjejaskan kesihatan kanak-kanak di negara kita. Itu sahaja daripada kami semua. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada kesilapan kami. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.